Assalamualaikum, bersama saya Taufik Hassan dalam edisi Buletin Selatan. Majlis Agama Islam Johor MAIJ komited mahu menjadikan negeri Johor sifar golongan miskin yang tidak memiliki rumah dengan peruntukan hampir 50 juta ringgit bagi membantu mereka yang layak. Pengerusi Jawatankuasa Agama Negeri Abdul Muttalib Abdul Rahim berkata, MAIJ memperuntukkan wang tersebut untuk diberikan khusus kepada golongan asnaf melalui program bantuan rumah, pendidikan sara hidup dan perbelanjaan duit sekolah yang bakal dilancarkan pada bulan hadapan. Majlis Agama Islam peruntukan yang kita berikan kepada fakir dan miskin ini melalui program bantuan rumah, bantuan pendidikan dan segala bentuk bantuan sara hidup, berdikari, pendidikan sampaikan yang akan dilancarkan pada bulan 9 ini, iaitu bantuan duit sekolah, belanja sekolah untuk dia pergi fakir miskin pergi sekolah ni. Orang kata orang Johor ni panggil duit jajan. Kita akan beri sebanyak RM2 setiap seorang pelajar ni, mana mereka tak perlu lagi. Dan kita akan perkenalkan lagi bantuan komputer kepada pelajar-pelajar yang akan meneruskan ke IPT. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis penyerahan rumah bantuan Bank Islam Negeri Johor di Hotel Mutiara Johor Bahru, mengulas mengenai permasalahan segelintir pihak yang memaklumkan tidak mendapat kelulusan untuk memiliki rumah baru. Jelasnya mereka yang layak memiliki rumah tersebut apabila memenuhi syarat yang ditetapkan. Pertama, ada tanah sendiri. Samping dia memang ada asnaf. Yang kedua, ada orang yang individu ataupun keluarga yang boleh beri mereka tapak untuk bina rumah. Yang ketiga, melalui tanah-tanah kerajaan yang mungkin kita bangunkan secara berkelompok, yang insya-Allah di Mersing ada satu yang kita akan buat lebih kurang dalam 26 buah rumah. Pada majlis sama, Bank Islam turut menyerahkan bayaran zakat perniagaan sebanyak RM400,000 kepada MAIJ. Johor merupakan negeri ketiga tertinggi kutipan zakat selepas Selangor dan Kuala Lumpur dengan jumlah terkumpul setakat ini sebanyak RM150 juta. Lebih 10 buah negara terlibat dalam persidangan dan pameran bioteknologi Bio Johor 2014 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Pesada Johor mulai 25 hingga 27 Ogos ini. Program 2 tahunan anjuran kerajaan negeri bersama Johor Bioteknologi dan Biodiversity Corporation J Biotech itu dijangka mampu menarik 5,000 pengunjung. Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata industri bioteknologi di Malaysia kini dilihat sebagai satu industri yang menguasai ekonomi. Justru penganjuran program ini dilihat bertepatan dalam usaha menarik pelabur industri berkenaan terutamanya ke Johor di samping dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat. As we are aware, today knowledge-based industries are becoming major component of the leading world economies. Government and investment funds look to investment in new and emerging technologies since the growth rate can be quite substantial and there is also a high rate of job creation. In this regard, Malaysia has identified biotechnology as an emerging industry like any other country and one of the leading new technologies that is impacting on a range of industries including pharmaceuticals, agriculture, animal health, diagnostics, food, horticulture, forestry and mining in the 21st century. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian Bio Johor 2014 di Hotel Puteri Pasifik Johor Bahru baru-baru ini. Persidangan 3 hari itu menjadi platform bagi membincangkan hala tuju dan pembangunan industri bioteknologi. Lebih 70 peserta terdiri daripada tokoh termasuk dari Australia, Korea dan Jerman membentangkan kertas kerja masing-masing dalam bidang berkaitan bioteknologi. Kejohanan hoki antarabangsa bawah 21 tahun Piala Sultan Johor SOJC dilihat sebagai platform memperkenalkan sukan hoki di negeri ini. Seterusnya dapat menarik minat golongan muda dalam sukan berkenaan. Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin berharap kejohanan ini mampu meningkatkan tahap pasukan hoki Johor dengan kerjasama persatuan dan pihak sekolah untuk mencungkil bakat-bakat baru.
Dalam usaha menyokong setiap pembangunan sukan, kerajaan negeri juga bersetuju menyumbang sebanyak RM500,000 bagi menjayakan kejohanan hoki antarabangsa berkenaan yang bakal berlangsung Oktober nanti. Ini sekaligus mencerminkan bahawa sukan hoki terus mendapat tempat di kalangan rakyat Malaysia. Syabas dan tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada penganjur di atas kejayaan tersebut. Justru bagi pihak kerajaan negeri Johor dengan sukacitanya mengumumkan sumbangan sebanyak RM500,000 bagi menjayakan kejohanan ini. Tinggi-tinggi penghargaan juga saya ucapkan kepada semua syarikat dan agensi kerajaan yang telah sudi menjadi rakan penaja pada kejohanan kali ini. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pelancaran dan penyerahan mock cek kejohanan hoki di Hotel Tisel Johor Bahru. Turut mencemaduli Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Hadir sama Tunku Mahkota Pahang Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah merangkap Presiden Konfederasi Hoki Malaysia KHM dan Barisan Exco Kerajaan Negeri Johor SOJC yang bakal berlangsung pada 12 hingga 19 Oktober nanti merupakan medan buat semua peserta untuk melakukan persiapan bagi menghadapi kejohanan besar seperti Piala Asia dan Piala Dunia Remaja akan datang. Kejohanan edisi keempat kali ini menyaksikan penyertaan 6 buah negara termasuk Malaysia dan juara bertahan India bersama-sama Great Britain, Australia, Pakistan dan New Zealand bertempat di Stadium Hoki Taman Daya. Penglibatan negeri Johor dalam penganjuran kejohanan sukan antarabangsa dilihat dapat merancakkan industri pelancongan menerusi acara sukan. Ini sekaligus merealisasikan harapan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang mahu kejohanan ini dijadikan platform bagi mengetengahkan nama negeri Johor di mata dunia. Ini memberi maksud bahawa Johor tidak hanya fokus kepada pembangunan ekonomi sahaja, malah negeri Johor kini berperanan sebagai salah satu hub penganjuran, mesyuarat dan juga persidangan peringkat antarabangsa, termasuklah beberapa penganjuran kejohanan sukan antarabangsa seperti hari ini. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin menyambut baik keputusan Majlis Tertinggi yang memberi kuasa kepada negeri untuk meluluskan permohonan keahlian baharu parti itu. Katanya kelulusan yang berkuat kuasa serta-merta itu memudahkan permohonan masyarakat untuk menyertai UMNO. Tambah beliau, isu proses keahlian baharu UMNO sering dibangkitkan orang ramai kerana perlu menjalani proses yang lama. Jadi saya amat mengalu-alukan keputusan yang telah dibuat itu. Ia diharapkan dapat memudahkan permohonan masyarakat untuk menyertai UMNO khususnya dan bersama-sama menyumbang kepada perjuangan UMNO. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program tuition help YPM di Sekolah Menengah Kebangsaan Permas Jaya 2 baru-baru ini. Datuk Muhammad Khalid mengulas kenyataan Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal bahawa Majlis Tertinggi memberi kuasa kepada semua badan perhubungan negeri untuk meluluskan keahlian baharu dengan syarat setiap permohonan disertakan dengan risit pengesahan sebagai pemilih berdaftar yang dikeluarkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Keputusan itu dibuat berikutan pelbagai masalah ketika menggunakan kaedah lama yang memerlukan borang permohonan dihantar ke Ibu Pejabat Parti untuk mendapat kelulusan. Sekian edisi Buletin Selatan, salam takzim.